Jadi di sana para muslimin terutamanya, mula-mula kita sebut muslimin. Antara ciri-ciri utama seorang lelaki yang bersifat amanah dalam sebuah rumah tangga, iaitu dia menjaga ahli keluarganya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini pada malam ini cuba kita lihat 5 rukun Islam. Yang pertama apa dia? Rukun Islam yang pertama iaitu mengucap kalimah syahadah. Kita rasa macam mudah saja bab mengucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang mudah. Tetapi bukan itu sahaja tuntutan kalimah syahadah. Balik ni, terutamanya lelaki suami, tolong cek ahli keluarga ada tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Kalau cek dalam telefon, boleh cek dalam telefon, type saja perkara-perkara pembatal syahadah. Kalau ada dalam laman web Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, ada keluar lebih kurang dalam 10 tak silap. 10 perkara bila dilakukan boleh membatalkan syahadah. Suka saya memberi peringatan pada diri saya terutamanya. Ada hadis Nabi sebut, sesungguhnya syafaatku untuk umatku bagi mereka yang tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita pada hari ini beramal dengan selawat Nabi 1000 kali sehari, 100 kali sehari, 500 kali sehari, tetapi sekiranya kita melakukan syirik kepada Allah, ia akan menjadi penghalang untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita perlu perhatikan tentang rukun Islam yang pertama untuk membina sebuah keluarga yang bahagia dunia sampai ke syurga. Kena perhatikan iaitu bab syahadah. Mungkin kerana itu rumah tangga kita sentiasa ada ujian demi ujian, sebab kita bimbang kita ada buat perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ramai mana hari ini tanpa sedar suami terlalu terdesak untuk memberi kebahagiaan dalam bentuk material. Akhirnya melakukan perbuatan syirik. Pergi jumpa ataupun buat amalan ataupun gunakan kaedah-kaedah, jumpa dukun dan sebagainya supaya dapat harta ataupun duit segera dan sebagainya. Ramai mana seorang isteri ataupun seorang suami terdesak apabila anak diuji dengan sakit yang berat, doktor tak boleh nak bantu, sekian tak boleh nak bantu, akhirnya sanggup guna kaedah-kaedah yang mensyirikkan Allah. Asal orang kata boleh sembuh kat sana, boleh sembuh kat sini, jumpalah dukun tu, jumpalah dukun ni. Yang penting anak sehat, yang penting isteri sehat, yang penting suami sehat. Bila kita kata ada unsur-unsur syirik ni, dia akan jawab, ustazah tak duduk di tempat saya tak boleh kehilangan anak saya tak boleh kehilangan suami saya. Apa cara sekalipun, mana-mana tempat kata boleh sembuh, saya akan pergi. Hari ini itulah di antaranya yang menguji kita antara melakukan syirik ataupun tidak. Na'udzubillah min zalik. Jadi kerja rumah, bukan kerja rumah, kerja masjid. Kalau pergi sekolah, kerja sekolah, betul kan? Kerja masjidnya para lelaki dan para muslimat jugalah. Balik tolong cek bab pembatal syahadah, suami cek ada tak dia dan ahli keluarga melakukannya. Rukun Islam yang kedua iaitu bab salat. Ramai mana tak sedar, subhanallah, ada masalah dalam bab salat ahli keluarga. Cek daripada syarat wajib salat. Ramai ibu bapa tak perasan anaknya dah wajib salat. Bahkan ramai yang tak tahu bab baligh. Dia tak sedar anaknya sudah pembaligh, dah cukup syarat wajib salat. Kalau kita tanya muslimat, apakah tanda baligh seorang muslimat, seorang wanita, tanda baligh dia apa? Ada berapa tanda baligh? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 5 tanda baligh seorang wanita. Ada 3 tanda baligh bagi seorang lelaki. Jadi kadang-kadang kita tak sedar anak kita dah cukup syarat wajib salat. Kalau bagi wanita tanda baligh Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, saya latar belakang saya lebihlah perkhususan iaitu syariah, iaitu fiqh lah. Kemudian dalam sarjana saya Islamic Studies, pengajian Islam umum. Jadi saya memang kurang mahir dari sudut Quran Sunnah. Saya kurang mahir dari sudut akidah. Lebih kepada bab syariah itu pun bukan mahir pun, sikit-sikit sahaja. Jadi apabila tanda balik ini, kena pasti ibu bapa tahu anak ni dah wajib solat. Yang perempuan iaitu haid. Kemudian yang kedua ihtilam ataupun mungkin mimpi basah. Sayyidatina Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, adakah wanita juga mimpi basah? Rasulullah menjawab ya. Kemudian yang ketiga, berlaku perubahan pada anggota badannya. Kemudian yang keempat, sekiranya wanita ataupun anak gadis tersebut mengandung, walaupun mungkin tak datang haid, mungkin ada melakukan perbuatan yang haram iaitu berzina, kemudian mengandung walaupun tak datang haid lagi, automatik dah balik. Kemudian yang kelima, umur 15 tahun, tak ada 4 tanda, automatik balik. Tidak ada, tak datang haid dan sebagainya, tak ada perubahan pada bentuk badan dan sebagainya, automatik 15 tahun balik. Kemudian bagi lelaki 3, iaitu ihtilam, mimpi basah. Kemudian yang kedua, perubahan pada bentuk badan walaupun mungkin tak mimpi. Kemudian yang ketiga, iaitu automatik umur 15 tahun, automatik balik bagi seorang lelaki. Dan di sana juga hari ini tanpa sedar ya, berlaku permasaan balik dan akhirnya dia akan balik. Iaitu anak muda hari ini daripada sekolah rendah masuk sekolah rendah pun dah terlibat, lepas tu sekolah menengah makin ramai, iaitu gejala apa apabila melihat sesuatu pornografi lalu mereka mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Minta maaf saya sebutkan perkara ini, automatik anak ini sudah balik dan wajib mandi wajib. Masya Allah. Sebab apa? Ini di antara pengalaman ataupun pendedahan demi pendedahan yang saya sendiri hadapi. Dia peringkat sekolah rendah bila saya pergi ceramah sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pelajar universiti. Ini di antara cabaran utama sebuah rumah tangga hari ini, bagaimana nak mengawal cabaran, ujian, fitnah yang datangnya daripada telefon ataupun daripada internet. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya sebut bab solat tadi sebenarnya. Pertama, tengok syarat wajib solat. Yang kedua, syarat sah solat. Ini dah ramai yang fail dekat sini. Seorang suami yang bertanggungjawab, dia akan cek syarat sah solat seorang isteri. Apa syarat sah solat? Tutup aurat, masuk waktu, hadap kiblat. Bab tutup aurat tak settle banyak di kalangan para wanita sekalian. Suami tak betul-betul aware bab ini. Isteri menutup aurat dengan sempurna ketika menghadap Allah dalam solat, tetapi di luar solat dibenarkan isteri tidak tutup aurat. Adakah Allah hanya ada dalam solat, di luar solat Allah tidak ada? Malam ini kita melihat para wanita sekalian tutup aurat dengan sempurna datang rumah Allah. Di luar sana juga adalah muka bumi Allah. Allah ada di mana-mana sahaja. Jadi seorang suami yang bertanggungjawab, dia tahu pakaian yang menutup aurat adalah apabila isteri dia pakai di luar rumah, masuk je waktu, boleh terus solat dengan pakaian yang dia ada. Tapi kalau pakaian yang dipakai tak cukup syarat untuk solat, maksudnya belum cukup syarat menutup aurat, iaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Allahu Akbar. Kemudian seterusnya berkaitan dengan syarat sah solat, di antaranya adalah bab wuduk. Para suami sekalian, tolong tegur dan tolong perhatikan isteri anda. Memang dekat rumah mungkin tak ada masalah, tapi bila berjalan, pergi musafir dan sebagainya, apabila isteri pakai krim ataupun foundation ataupun bedak, ada di sana bedak yang tidak telap air, yang tahan 12 jam, yang tahan 24 jam, yang mana bila basuh dengan air sekuat mana pun tak tanggal bedak tu, foundation tu. Jadi wuduk tidak sah. Maka di situ adalah perkara yang membuatkan syarat sah solat itu tidak ditepati. Sebab itu bila kita perhatikan bab amanah ini, kita rujuk kepada rukun Islam, memang barulah kita nampak, aku ni sebagai suami, sebagai isteri, mana part yang perlu aku jaga ni? Oh, bab solat. Bukan hanya perhatikan 13 rukun, tetapi syarat wajib, syarat sah solat tu diperhatikan dah.
Kemudian bila pergi bab solat lebih banyak. Ramai mana hari ini orang dah tak sah solat bermula daripada lafaz takbiratul ihram lagi. Suami mari panggil isteri, yang mari sini sayang, abang nak dengar lafaz takbiratul ihram. Isteri pun angkat takbir, Allahu Akbar. Ada orang bila takbiratul ihram antara kesilapan. Bila kita baca kitab fiqh tentang bab takbiratul ihram, ada lebih kurang 18 kesilapan yang boleh berlaku pada takbiratul ihram. Ramai mana kadang-kadang tanpa sedar dia sebersalah nak masuk niat. Allahu Akbar. Jadi maksud dia adakah Allah Maha Besar? Ada pula berlaku kesilapan, dia sebut Allahu Akbar. Umpama lepas ada Allahu wow. Soalannya ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada juga wow bagi atas, ada juga wow sukun Allahu Akbar. Padahalnya yang sepatutnya Allahu Akbar. Ada juga soalannya ada hamzah selepas akbar. Sepatutnya akbar. Ada kaf tetapi Allahu Akbar. Soalannya lepas alif hamzah ada alif hamzah pula. Maksudnya seorang suami yang bertanggungjawab, dia akan cari, dia akan dengar ahli keluarganya start daripada syarat sah, syarat wajib, kemudian bab rukun, perkara yang membatalkan solat dan sebagainya. Masya Allah. Kalau tak lepas bab solat, macam mana nak berkumpul kembali di syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Takut ada yang tersekat, terpisah dengan jurang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik.